Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati ini sebuah kitab yang membincangkan tentang penyakit-penyakit, ubat-ubat, dan bagaimana menjaga hati sanubari kita, kalbu manusia ini. Kita telah pun masuk perbincangan kita di dalam kitab yang ketiga yang membincangkan tentang perangai yang dipuji, akhlak yang mulia, tingkah laku yang terpuji yang mesti kita buat setelah kita tahu penyakit-penyakit yang dahulunya, yang zahirnya, yang batinnya. Perkara yang pertama yang perlu kita kena buat iaitulah taubat, at-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam kitab kita menyatakan taubat itu sendiri, kalau orang tu menangguhkan taubat, dia dosa dua kali. Berdosa hak dia buat maksiat tu satu, dosa menangguhkan taubat tu sekali lagi. Ini dipanggil dosa bertindih. Kemudian di akhir perbincangan kita tu, kita telah pun masuk kepada dosa kecil boleh jadi besar dengan beberapa sebab. Tengok muka surat 66 akhir sekali. Ketahui olehmu bahawasanya dosa kecil itu jadi besar dengan beberapa sebab. Kita jangan ingat kecil-kecil, tapi dia akan jadi besar. Yang pertama, bahawa mengira kecil akan dia dan menghinakan akan dia. Kita anggap ni kecil, ni simple, benda tak ada masalah apa-apa ni. Jadi kalau kita rasa benda tu kecil sedangkan dia dosa, kan dalam huraian kita dalam Kitabul Kabair, kitab tentang dosa besar, ulama mengatakan kamu jangan tengok kepada dosa tu kecil ke besar, tapi kamu kena tengok siapakah yang kamu engkar perintahnya itu. Itu mahal. Kita kena tengok siapakah yang kita derhaka, yang kita langgar peraturannya, yang kita buat maksiat pada dia. Maka barulah kita rasa tak ada dosa kecil, besar semua dosa. Kalau kita tahu kita derhaka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla yang kita derhaka. Tuhan yang Maha Penyayang, yang Maha Bijaksana, yang Maha Kasih Sayang. Tiba-tiba kita langgar perintah dia. Berat tak berat? Berat. Maka pada waktu itu barulah kita akan terasa. Yang kedua, kita rasa kecil dan kita tidak duka cita dengan sebab melakukannya, bahkan kita gembira pula, happy pula. Tak ada jadi masalah, dosa kecil je tu, main-main pula dengan dosa. Yang kedua, suka cita ia dengan dia, suka. Duka cita tak ada sama sekali, suka pun ada. Dan bermegah-megah ia dengan dia, duk tunjuk orang pakaian-pakaian ni, orang laki-laki pakai emas. Ini bukan dosa kecil dah, tapi nak ceritanya di kita hari ni tidak nampak benda tu salah. Yang ketiga, bahawa bermudah-mudah ia dengan apa yang Allah Ta'ala tutup atasnya. Tuhan tudung dosa dia, tiba-tiba dia pergi bongkar, pergi buka pula. Yang keempat, bahawa mengerjakan ia akan dia dengan terang-terang dan menzahirkan akan dia. Allahu Akbar. Kita pergi buat yang terang, orang lain sembunyi dosa, dia buat maksiat cara mungkar, cara terang-terangan. Hari ini banyak sekali manusia tidak takut pada Allah. Dia berani buat maksiat secara berdepan, ataupun maksiat tu tersembunyi, tapi dia tayang balik kepada orang. Tunjuk balik kepada orang, ini aku buat. Tayang gambar dia ke, cerita kepada orang ke, tulis dalam surat khabar. Itu semua orang-orang yang mempermudahkan dosa, menzahirkan dosa dia. Jadi kita sudah baca hadis, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Nabi kata umat aku dalam keadaan baik kecuali orang-orang yang menzahirkan maksiat dia, mungkar dia. Maka orang ini berat. Yang kelima, bahawa keluar dosa itu daripada orang yang alim. Ini hak penyakit. Dosa ini dibuat oleh orang yang tahu agama. Dia tahu halal, dia tahu haram, dia tahu benda ni mungkar, dia tahu benda ni maksiat, tapi dia pergi buat. Maka pada waktu itu orang-orang yang tak pandai agama akan ikut apa yang dia buat. Maka orang ini walaupun dia buat dosa kecil,
tapi dikira besar kerana dia menjadi model, menjadi ikutan kepada orang ramai. Jadi kena berhati-hatilah wahai para ustaz, para ustazah. Orang tengok hari ni, Allahu Akbar, siapa jangok tu, comel tu, pipi merah tu, keni lutut tu. Kenapa keni lutut? Atas keni tu warna putih kan macam lutut. Lutut hak makan buah getah atas pokok. Kau tak kenal? Merah sini, main sini, merah sana sini. Tamu-tamu keluar dalam TV pula. Ustazah keluar dalam TV dengan merah. Habis orang ikut, merah habis. Lepas bini tu email apa serabut, nak beli juga alat merah ni. Jadi ikutan orang. Ataupun dia pakai baju yang terlalu apa ni, berhias, bertabarruj, maka menyebabkan orang ikut. Ataupun kita ni orang pandai agama, ustaz, pak imam, bila kita berjalan dengan keluarga kita, nampak anak-anak itu tidak ada langsung beragama, tidak ada tanda dia ni orang beragama, dengan pakaian anak-anak perempuan, pakaian ketaknya, pakai baju t-shirtnya, bungkus aurat, dia panggil bungkus aurat, bukan tutup aurat. Kalau tutup aurat ni pakai baju lega, ini dia bungkus, tahu bungkus macam buah nangka tu. Kalau kita baru nangka tu dah ketak, sama juga pakai baju ketak. Apa lagi? Pasal lagu, nyanyi-nyanyi, Allahu Akbar. Bila buat majlis rumah dia bercampur gaul laki-laki perempuan, apa lagi tu, bawa lagi benda-benda mungkar. Maka ini Syekh ni kata ini termasuk dalam perkara dosa kecil akan jadi besar. Dengan sebab apa? Dengan sebab orang itu, orang yang melakukannya itu orang ahli ilmu yang menjadi ikutan masyarakat. Ini berat. Kita orang ahli ilmu ni kena hati-hati, berhati-hati, bersopan santun, beramal dengan ilmu kita. Orang akan ikut mesti dah. Bila ada majlis apa-apa, dia tengok ustaz ada kat situ, majlis ni nampak agak tak baik lah. Tapi bila tengok ustaz ada kat situ, sengih hantar petah sekali pula, orang kapal kata tak apa, syekh ada. Syekh ada punah syekh. Ni masalah dia ni. Sebab apa? Berdasar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Hadis riwayat Muslim, sesiapa yang melakukan sanna, buat satu ajaran, buat satu perjalanan, satu ikutan yang tidak baik dalam Islam, kita buat, orang ikut. Orang tanya dia, kenapa buat? Ustaz buat, saya ikut dia. Itu dia. Nasyai adalah dosanya dan dosa mereka yang mengerjakan akan dia, kemudian daripada orang buat lepas dia tidak ada, ataupun dia ada sekali, orang ikut dia dengan ketiadaan kurang daripada segala dosa mereka itu suatu. Tak kurang sikit pun. Dosa dia tu 100, dosa ustaz pun boleh sekali juga, sebab orang ikut dia. La ilaha illallah. Dan dikehendaki dengan berjalan itu menyeru ia dengan perbuatan atau dengan perkataan atau menolong ia atasnya. Ikutlah. Siapa dia penganjur ni? Pak imam ada sekali, tak apa, tak ada masalah. Pak imam buat juga. Jadi orang akan ikut. Dan firman Allah Ta'ala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Menulis oleh kami akan apa yang kamu dahulukan, apa yang mendahulukan oleh mereka itu daripada segala amal kebaikan dan kejahatan dan segala kesan-kesan peninggalan mereka. Jadi itu dia panggil, kita kena ingat 5 perkara dosa kecil boleh jadi besar dengan sebab ni. Bukan semua berhimpun semua, salah satu daripadanya pun sudah dikira. Baiklah. Kata Syekh, tatkala adalah yang membangkitkan atas taubat itu, nak suruh orang bertaubat itu apa sebabnya? Takut akan Allah Ta'ala yang keluar ia daripada pengenalan. Nascaya memperiringkan hamba, saya akan menyatakan bab yang kedua ni, takut akan Allah. Bila takut, kita bertaubat. Maka kaitan dia. Maka kita masuk pada perbincangan kita pada kali ini, bab yang kedua pada menyatakan khauf. Bab yang kedua pada menyatakan khaufun. Apa dia khauf itu? Artinya takut akan Allah. Kita hari ni kita takut pada siapa? Kepada Allah takut.
Tak berapa takut, takut sikit je. Tapi kalau kata ada hantu, pergi ke tak pergi? Lari selalu. Ada hantu, tengah naik kereta orang kata jangan pergi, ada polis ke depan. Berani? Tak berani. Tapi kalau tengah buat maksiat, orang kata apa buat benda ni, Tuhan tengok tu, berhenti tak berhenti? Tak berapa nak berhenti. Ini menunjukkan tak takut dengan Tuhan, kita takut ke hantu. Berat. Baiklah, ketahui olehmu bahawasanya takut itu pedih hati dan sakit ia dengan sebab yang dibenci pada masa yang akan datang. Jadi takut-takut tu hati kita yang gementar, cemas pada satu-satu benda, itu takut. Dan terkadang adalah takut itu kerana dosa. Sebab kita buat salah, kita rasa takut. Dan terkadang ada ia kerana mengenal sifat Allah. Allahu Akbar. Kalau kita boleh naik taraf ni, maqam takut pada Allah Ta'ala dengan sebab kita kenal sifat Allah, maka sudah cukup lah. Ini martabat wali yang sudah tinggi kita ni. Kita belajar sifat Allah, belajar. Orang Malaysia ni, dia belajar sifat Allah daripada kecil lagi, sudah diajar sifat 20. Betul tak? Bahkan setengah ustaz kita ni, kalau tak kenal sifat 20 ni, dianggap orang itu tidak sempurna iman dia. Hafalah wujud, qidam, baqa. Di antara lagi sifat Allah Ta'ala sami'an, basiran, lagi mutakalliman, aliman. Kalau ambil sifat ni sama, Allah Ta'ala mendengar. Boleh lagi kita bercakap nak mengumpat orang? Boleh? Tuhan dengar, stop. Nak buat benda mungkar, Allah Ta'ala basir, melihat. Boleh buat? Tak boleh buat. Semua sifat-sifat ini mengawal kita, menyebabkan kita takut melalui sifat-sifat Allah Ta'ala. Tapi kalau kita diajar supaya hitung je sifat, daripada budak sampai tua, buih mulut-mulut duk bila ke sifat, tapi tidak menghayati erti sifat Allah Ta'ala itu, maka pada waktu itu jauhnya kita dengan Allah. Dan yang kedua, ini lebih sempurna daripada yang pertama. Maknanya kenal Allah Ta'ala melalui sifat-sifatnya yang maha sempurna itu lebih mendalam daripada kita takut dengan sebab kita ada dosa. Sebab apa? Orang yang ada dosa ni orang seperti kita. Tapi kalau orang sudah warak, sudah bertaraf wali, sudah mempunyai makam yang tinggi, para alim ulama yang takut pada Allah Ta'ala, dia tak ada dosa dah. Tapi dia takut juga pada Allah Ta'ala dengan sebab apa? Dengan sebab dia mengenal sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna itu. Ini maha ni. Kerana bahawasanya orang yang mengenal akan Allah Ta'ala tak dapat tiada, mesti takut ia akan dia. Sebab apa kita takut ke polis? Sebab apa? Sebab kita tahu dia ada surat saman. Betul tak? Dia ada gari boleh tangkap. Takutlah orangnya. Kalau dia tak ada surat, dia duduk situ, tak ada apa-apa. Jadi manusia ni kenapa dia takut Allah Ta'ala bila dia kenal sifat Allah? Kerana dia tahu Allah Ta'ala maha gagah perkasa, Allah Ta'ala boleh mengazabkan manusia, Allah Ta'ala boleh mempunyai rahmat yang begitu luas, maka kita akan jadi takut gerun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana inilah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surah Fatir ayat 28. Artinya sesungguhnya takut akan Allah Ta'ala itu dari segala hamba-Nya sekalian manusia itu, iaitulah sekalian orang yang alim. Lepas alim itu tutup kurungan, tamat terjemahan. Artinya innama, sesungguhnya, ini adat, sesungguhnya orang yang takut pada Allah Ta'ala itu siapa? Ulama, orang yang alim, yang ada ilmu, yang berkat, yang beramal dengan ilmunya. Tapi hari ini orang alim, orang ada, bukan semesti orang alim kita nampak dia ni orang alim ni sebab ada CJ banyak, ada pangkat, tak semesti. Orang alim ini kata ulama, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi lagi besar pangkat dia, lagi teruk dia dengan Allah, maka itu bukan ulama. Orang ada ilmu, orang ada sijil, orang ada pangkat, kita kata macam tu. Ini wal'iyazubillah yang ni kita bimbang. Dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan. Sesiapa yang banyak pengenalannya, nescaya banyak takutnya. Banyak mana kita kenal Allah, setakat itulah kita akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan siapa sedikit pengetahuannya, nescaya sedikitlah takutnya. Kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana akhwafukum lillahi ta'ala. Itu lafaz yang ditulis dalam kitab ini, tetapi dalam Al-Bukhari, dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Inni wallahi la akhsyakum billah wa atqakum lahu. Bahawasanya demi Allah, aku ni orang yang paling takut pada Allah Ta'ala dan orang yang paling bertakwa pada Allah. Jadi dia kata apa sini? Aku lebih takut akan Allah Ta'ala daripada kamu. Jadi ceritanya panjang. Bila 3 orang pemuda mari jumpa dengan isteri Nabi, 3 orang pemuda ni semangat. Dia mari jumpa isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, ya Ummul Mukminin, boleh tak cerita kepada kami bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bila dia dengar cerita Nabi kita salat, Nabi kita puasa, Nabi kita berzikir, Nabi kita ni, maka salah seorang daripada 3 orang ni kata apa? Dia kata, ya Rasulullah ni diampunkan segala dosa dia, tak ada dosa dia, kuat lagi dia beribadat. Fa amma ana fa inni usalli laila abada. Saya tak akan tidur, aku nak semaya malam-malam. Yang kedua pula kata, ana asumud dahr. Aku nak puasa sepanjang masa, tak nak buka-buka. Tiap-tiap hari puasa. Yang seorang lagi kata, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Saya nak jauhkan diri daripada perempuan, saya tak nak kahwin siapa-siapa bila-bila. Nampak? Hulu tak hulu 3 orang ni? Terlalu sangat. Siapa tak nak kahwin, siapa tak nak tidur, siapa tak nak makan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia dengar, Nabi kata, antumul ladzina qultum wa kadza wa kadza. Kamu yang kata sekian-sekian. Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, kata Nabi, aku ni orang yang paling takut pada Allah Ta'ala, orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Aku puasa, aku berbuka, aku tidur, aku bangun, jaga, dan aku juga berkahwin dengan perempuan, dengan isteri aku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi, siapa yang benci, tak suka dengan sunnah perjalanan aku ini, orang ini bukan pengikut aku. Jadi Nabi nak suruh kita ni bersederhana. Nak cerita di sininya, Nabi kita ni orang yang paling takut pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dialah paling bertakwa, dialah paling mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak pengetahuannya daripada orang lain, dan bahawasanya takut itu satu kelakuan yang dipuji. Jadi khauf ini salah satu dari kelakuan yang dipuji. Maka telah menghimpun oleh Allah SWT akan 4 perkara bagi sekalian orang yang takut akan Allah. Tanda kat tepi ini, kelebihan takut kepada Allah Ta'ala ada berapa? 4 perkara. Kelebihan orang takut kepada Allah Ta'ala, yang pertama, petunjuk. Siapa dia takut kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan beri petunjuk, pimpinan pada dia. 1. Yang kedua, rahmah. Allah Ta'ala bagi rahmat pada dia. Yang ketiga, pengetahuan. Allah Ta'ala akan bagi ilmu yang berkat, yang bermanfaat. Yang keempat, redha daripadanya oleh Allah. Mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala, hudan wa rahmatul lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Tengok nombor 1, Suratul A'raf ayat 158. Artinya petunjuk dan rahmat bagi sekalian mereka yang takut akan Tuhan mereka itu. Jadi Allah Ta'ala akan beri rahmat, beri petunjuk dia kepada siapa? Kepada orang yang takut mereka itu akan Tuhan. Selepas mereka itu, tutup kurungan. Tamat terjemahan ayat. Dan firman Allah Ta'ala lagi yang kita baca dah tadi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Waktu baca ayat ni ingat betul-betul. Baris ha, innama yakhshallah ha, mesti baca baris atas. Kalau baca baris bawah, berat kita. Min ibadihi al ulama'u, baris depan, jangan tukar. Yang takut akan Allah Ta'ala itu ulama.
Tapi kalau kita tukar bagi atas, di bagi depan, innama yakhshallahu, yang takutlah, sesungguhnya takutlah oleh Allah Ta'ala akan ulama. Siapa takut? Tuhan takut kat ulama. Jadi penuh bacaan lagu ni. Di antara bacaan, lahan yang haram, mana kesalahan-kesalahan yang boleh bawa pada dosa, kerana dia boleh mengubah makna yang terlalu jauh. Yang telah terdahulu itu telah kita baca huraiannya. Dan firman Allah Ta'ala lagi, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Surah Al-Bayyinah ayat 8. Artinya telah redha Allah Ta'ala daripada mereka itu, dan redha mereka itu daripadanya. Siapa dia? Orang redha-redha ni. Yang demikian itu bagi mereka yang takut akan Tuhannya. Tutup urungan kat situ. Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala beri hidayah, beri pimpinan, beri rahmat pada siapa? Kepada orang yang takut pada Allah. Habislah kita. Itu kelebihan takut, 4 perkara. Kita berpindah pula kepada bagaimana mencapai darjah khauf, takut. Bagaimana nak mencapai darjat al-khauf. Dan ketahui olehmu akan bahawasanya menghasilkan takut itu, nak mencapai tahap takut itu dengan 2 perkara. Pertama, dengan pengetahuan dan pengenalan. Jadi kita kena tahu dan kita kena kenal. Kenal siapa? Kenal Allah. Maka mereka yang mengetahui akan kebesaran Allah Ta'ala dan akan terkayanya daripada segala makhluk. Apa makna terkayanya? Allah Ta'ala ni tidak berhajat pada makhluk. Dia buat kita, dia suruh kita ibadat, dia sediakan syurga untuk kita. Bukan untuk dia, untuk kita. Ini panggil tidak berhajat. Dan akan bahawasanya menjadikan ia akan syurga dan api neraka, dan akan penduduk bagi keduanya, dan tiada mengetahui ia akan bahawasanya adakah ia penduduk syurga atau penduduk api neraka. Jadi bila kita tahu Tuhan buat 2 benda, satu dia buat syurga, satu dia buat neraka. Yang kitanya tak tahu kita ni nak duduk di mana, syurga atau neraka, wal-iyazubillah. Maka tak dapat tiada, maka tak dapat tiada tu bahasa sekarang dipanggil maka mesti. Dengan takut ia akan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita bimbang, mungkin kita tidak dapat masuk syurga. Bila tak masuk syurga akan pergi ke neraka. Maka kita hari ni bila kita rasa takut, awal-awal lagi kita mencari sebab-sebab, kita mencari jalan bagaimana nak menyelamatkan diri kita daripada bala bencana yang akan menimpa bagi orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang pertama nak capai takut dengan ilmu, dengan pengetahuan dan pengenalan. Cara yang kedua, dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut dan menilik akan kelakuan mereka itu dan mendengar akan perkhabaran mereka itu. Ini dia panggil kepimpinan melalui tauladan. Kita tengok kedudukan orang-orang yang saleh, orang-orang yang warak, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, apa dia cara hidup mereka. Maka kita tiru. Bandingannya seperti kanak-kanak, tiada takut ia akan ular. Kanak-kanak ni kalau bagi ular dia pergi pegang. Weh, dia kata apa ni? Lari dia hamba ular. Ular lari ke dia. Kerana tiada mengetahui ia akan bahawasanya ular itu boleh menyebabkan kebinasaan. Dia ada racun. Bersalahan bapa budak itu, ayah budaknya takut kepada ular. Kenapa? Kerana mereka kenal dan mengetahui ia akan mudarat dengan sebab dipatuk oleh ular. Tetapi apabila melihat kanak-kanak itu akan ayahnya takut akan ular dan lari daripadanya dan gementar badannya kerana melihat ular itu, nascaya mengikut akan ayahnya pada ketakutan dan merasa ia dalam hatinya akan takut, sekalipun tiada ia mengetahui akan sifat ular. Ular ni satu benda yang realiti lah, orang takut. Nah, yang kita rasa pelik sikitnya, anak-anak kita ni takut. Takut ke apa? Takut ke hantu. Sebab apa? Sebab abang dia takut. Pasal apa abang dia takut? Mak dia ajar. Mungkin lah.
Ada hantu depan tu. Tak lagi. Abang pun ajar adik pula. Gila, ada hantu. Jadi adik dia pun habis pakat takut ke hantu belakang. Jadi sepatutnya kita tak ajar benda-benda karut gini. Kita kena ajar takutkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifatnya, dengan nama-nama yang indah, sifat-sifatnya yang sangat mulia. Kita tanamkan dalam diri kita. Tanamkan pasak dalam diri anak-anak, biar mereka rasa takut dan gerun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu kita akan ada kunci, akan terhenti daripada melakukan benda-benda yang mungkar dan benda-benda yang maksiat. Dan ketahui olehmu bahawasanya takut itu seperti cemeti. Apa dia cemeti? Tongkat. Cemeti makna tongkat yang menghalau ia akan hamba kepada tuah akhirat. Jadi seorang manusia lah hamba tu kepada kebahagiaan akhirat. Takut itu macam tongkat, tetapi tiada segi bahawa berlebih-lebihan ia hingga membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah. Jangan pula sampai takut ni tak tahu nak buat apa. Kenapa ni kuruh ke ini? Takut dengan Tuhan. Kenapa tak makan? Takut dengan Tuhan. Kenapa tak salat? Takut Tuhan tak terima. Ini dia panggil melampau dalam takut. Dia akhir sekali dia mati begitu ya. Mati dengan takut. Tak beramal juga dia. Ini bahaya, dan dia putus harap daripada putus asa daripada rahmat Allah Taala. Ini pun bahaya. Kerana yang demikian itu dicela. Bahkan apabila bersangatan takutnya, hendaklah mencampur ia akan dia dengan harapan, dengan raja akan rahmat Allah Taala. Harapan tu dengan makna raja, tulis itu. Jadi bila kita takut, kita kena pasang satu lagi sifat, iaitulah mengharapkan rahmat Allah Taala. Jadi macam bila kita selesai buat ibadat, puasa sebulan, pergi mengerjakan haji, habis duit banyak, penat lagi tubuh, berjalan melontar sampai 7 km berjalan, pergi balik melontar, orang ramai lagi, letih. Sudah buat haji, kerana terlalu takut Allah Taala, kita anggap Tuhan yang tak terima pula kita. Tak boleh. Akhir sekali jadi was-was. Saya lepas haji ni terima satu pengaduan daripada seorang makcik. Hari-hari dia telefon, dia teriak. Dia kata, Ustaz, Tuhan terima ke haji saya pergi Mekah pun? Kata mana saya tahu, saya bukan ada file terima tak terima. Bukan macam dia pejabat in out punya file tu ada. Habis macam mana saya nak buat? Kamu raja mengharapkan rahmat Allah Taala. Kita dah buat yang terbaik yang kita boleh buat. Kita tidak ada pelanggaran yang kita buat. Maka kita serah pada Allah Taala, kita harap Allah Taala terima. Doa banyak-banyak, ya Rabbi, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami. Kalau tidak, rusak ni. Dia lari daripada tajuk, orang ni akan binasa. Dan segianya bahawa lebih kuat takut daripada harap selama ada ia mengerjakan dosa. Kalau orang banyak maksiat, dia kena letak ketakutan Allah Taala lebih daripada harapan. Satu. Adapun orang yang taat, yang tidak melakukan maksiat, maka sepatutnya sayugianya sama banyak oleh takutnya dan harapnya. Khauf dengan rajak ni, kalau orang biasa ni, biar sama banyak. Kita takut, maka kita buat ibadat. Lepas buat ibadat, kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Itu yang panggil khauf dengan rajak, sama-sama. Seperti Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata ia, jika diseru, ada orang yang membuat seruan, hendaklah masuk syurga sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki. Kata Umar, nescaya aku takut bahawa adalah aku orang laki-laki itu. Allahu Akbar. Umar letak kebimbangan dalam diri dia. Siapa Umar? Nabi kata Umar ni kalau dia berjalan sebelah kanan, syaitan lagi belah kiri. Tapi dia masih lagi letak perasaan takut pada Allah Ta'ala. Aku bimbang. Kalau seorang dari malaikat kata seorang yang tak boleh masuk syurga orang ni, akulah orang tu. Kalau kita ni tak, badi nak tunjuk orang. Kalau ada orang kata semua dalam masjid ni masuk syurga belaka kecuali seorang, habis dia tunjuk amu-amu, dia tak ngakulah dia. Tunjuk orang lalu. Tapi kalau kata orang dalam masjid ni ada seorang yang paling kuat sekali, yang paling khusyuk, mesti dah dia bangga saya. Betul tak? Ini sikap kita. Orang yang warak, orang yang saleh, dia takut. Tapi orang yang mengarut ni dia tak takut. Dia yang paling sempurna, orang lain tak betul. Ini cara. Dan jika diseru, dipanggil,
hendaklah masuk api neraka oleh sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki, nescaya aku rasa orang itu adalah aku. Dia tuduh dia supaya dia rasa dia ni tidak sempurna. Itu syarat. Tapi kalau kita dah tunjuk orang, dia aku okey dah. Dan adapun apabila hampir dia akan mati, ini cara. Itu orang yang banyak maksiat, maka kita kena letak janib al-khauf, sudut pihak takut tu kuat. Kalau orang biasa, letak sama-sama, takut ada, harap ada. Kategori yang ketiga, adapun apabila seorang itu hampir nak mati, tanda ini kumpulan yang ketiga, baru boleh hurai betul. Maka bermula harap itu dan baik sangka dengan Tuhannya lebih utama. Orang dekat nak mati, jangan pergi duduk bisikkan dia, pakcik, Allah, pakcik lah dulu kuat curi, kuat tak salat, kuat tu kuat ni, nak mati dah tu. Mati selalu orang tu. Orang yang dalam keadaan ni, kita kena beri harapan tinggi. Kita kena kata la ilaha illallah, Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala maha penyayang, Allah Ta'ala maha pemurah. Harap rahmat Allah Ta'ala. Jadi pada waktu itu dia kena harap je rahmat. Sebab kalau kita penakutkan dia nak buat ibadat boleh lagi? Tak boleh dah. Jadi kita kena letak manusia ni mengikut tahap dia. Orang dekat nak mati, lebihkan sudut raja, pengharapan kepada rahmat Allah Ta'ala lebih tinggi. Dengan Tuhannya lebih bermula harap dan saat sangka dengan Tuhannya lebih utama. Kerana itulah sabda Nabi SAW. Nabi kita kata apa? La yamutanna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Jadi beza sikit. La yamutanna ahadukum. Dalam kitab kita, la yamutunna ahadum minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Rawahu al-Imam Ahmad daripada Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya, jangan mati seorang kamu pada satu kelakuan daripada segala kelakuan, melainkan pada kelakuan membaik sangka ia dengan Allah Ta'ala. Yuhsinu dhanna bil, baik sangka Allah Ta'ala maha pengampun, aku dah buat yang terbaik dalam hidup aku dah mengucap, aku dah masuk Islam, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa aku. Pada waktu itu hendaklah kita baik sangka bahawa Tuhan telah mengampunkan dosa kita. Tuhan terima kita sebagai hamba-Nya yang mukmin. Letak situ. Tutup. Selepas baik sangka Allah Ta'ala, tutup kurungan kat situ. Dan bahawa harap ia akan rahmat dan maaf akan Allah, keampunan Allah Ta'ala. Mana orang dekat nak mati, ini jadi dia ada mengharapkan rahmat, mengharapkan kemaafan, keampunan Allah. Kerana pada ketika hampir mati itu tiada faedah dengan takut. Ini dia panggil orang ni dekat nak mati, kalau dia takut pun, kalau dia taubat pun sudah tidak diterima lagi. Pintu taubat dia sudah tertutup dengan sebab waktu itu bukan waktu lagi bertaubat. Dan bahawasanya harap ataupun rajak itu menyalahi ia, berbeza dia dengan cita-cita. Tanda ni, beza di antara harap dengan cita-cita. Harap dengan mana rajak, dengan cita-cita, angan-angan. Dengan bahawasanya harap itu bergantung hati dengan gemari, dengan kehendak. Gemari maknanya dengan perasaan suka. Rajak mana hati kita bergantung dengan kita suka pada benda tu, pada hasilnya yang akan datang, pada masa yang akan datang, serta berusaha ia pada sebab bagi hasilnya. Harapan, orang ni ada harapan, cita-cita, dengan dia akan dapat kesan daripada duka cita, daripada cita-cita itu dimaksud. Dan dia buat kerja, seperti mereka yang menajak ia akan sawah dan menanam ia padanya akan padi, maka harap ia akan mendapat padi pada ketika waktu mengetam. Betul tak? Waktu menuai. Orang tanam padi, harapannya dia akan dapat menuai padi. Dan bahawasanya cita-cita itu, angan-angan itu, bergantung hati dengan yang tersebut, dengan tiada berusaha untuk menghasilkannya, yang perkara yang disukai, yang digemari itu.
seperti mereka yang mencita-cita ia akan mendapat padi dengan tiada menanam padi. Dia kata ni kebun sawah saya luah ni, dia tak tanam sepokok padi. Boleh padi tak? Tak boleh padi. Atau mencita-cita ia akan mendapat anak dengan tiada berkahwin. La ilaha illallah. Dia tak mau kahwin, tapi dia kata insya-Allah saya tak lama lagi dapat anak. Anak berapa? Anak angkat boleh. Ini perbandingan. Sama juga dengan orang yang nak sangat rahmat Allah Ta'ala tapi tak pernah buat ibadat. Aku ni serah Tuhan lah. Serah macam mana? Allah Ta'ala kan maha pengampun, maha penyayang. Aku tak semaya pun, dia nak ampun aku, jadilah. Ini dia panggil seperti orang yang beragak tak menanam padi. Nak makan nasi, tak masak nasi. Tunggu ya berah mari sapa dekat mulut dia, buka mulut. Berah tu berjujuk masuk dalam mulut. Ada gitu. Ni dia. Kerana perbezaan yang tersebut, firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 218. Artinya bahawasanya mereka yang beriman dan mereka yang berhijrah, berpindah dari negeri kufur kepada negeri iman. Kalau zaman tu berpindah dari Mekah ke Madinah, dan bersungguh-sungguh mereka itu pada meninggikan agama Allah, berjihad untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Bermula mereka itu harap, yarjuna, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala amat pengampun lagi amat kasih sayang. Ini dia menunjukkan bahawa orang yang beriman, berhijrah, berjihad, inilah orang yang harap. Tapi kalau hijrah pun tidak, berjihad pun tidak, buat amal yang tidak banyak, duk mengarap saja, bukan harapan, itu angan-angan nama dia. Tutup. Lepas kepada kasih sayang, tutup kurungan. Setakat itu terjemahan ayat. Dan bahawasanya faedah bagi harap itu, bagi rajak itu, faedah bagi harap itu gemar. Apa makna gemar? Suka, menuntut ia akan yang diharapkannya. Orang yang harap satu benda, dia akan cari jalan nak sampai pada cita-cita harapan dia. Betul tak? Kita cita-cita nak menjadi orang pandai, kita akan buat, belajar bersungguh-sungguh siang dan malam supaya kita jadi orang pandai. Dan faedah bagi takut itu, bagi takut, orang yang takut kepada Allah Ta'ala, faedah dia apa? Dia akan lari daripada yang ditakutkan itu. Kita takut ke neraka, kita akan lari daripada sebab-sebab yang boleh bawa kita ke neraka, wal'iyazubillah. Dan barang siapa harap ia akan sesuatu, nascaya menuntut ia akan dia. Dan sesiapa takut akan sesuatu, nascaya lari ia daripadanya. Betul tak? Memang kita akan lari. Dan sekurang-kurangnya pangkat takut itu barang yang menyebabkan ia akan meninggalkan dosa dan akan berpaling ia daripada dunia. Ini okey dah ni. Di zaman kita hari ni, macam mana tahu kita takut Allah Ta'ala? Nak suruh menggeletar, nak suruh kuning rupa, dah cukuplah kalau kita boleh meninggalkan daripada melakukan dosa dan maksiat, kekal beribadat Allah Ta'ala, melakukan salat 5 waktu berjamaah, duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir, bantu orang, tinggal maksiat kecil ke besar ke, tinggal belaka, maka orang ini pun sudah dikira orang sudah mencapai tahap takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan siapa yang tidak menyebabkan akan demikian itu, Allahu Akbar, kita takut tapi tak ada apa-apa kesan, maka ia perkhabaran hati, khawatir, lintasan hati, bukan takut. Allahu Akbar. Siapa dia perasa dari hati dia takut tapi tak ada kesan apa-apa. Bahkan bermula takut itu apabila sampai ia nascaya menyebabkan ia akan zahid daripada dunia. Ni dia panggil natijah, kesan ataupun solusi daripada
sifat takut itu yang menyebabkan kita akan meninggalkan benda-benda yang mungkar, benda maksiat, benda yang dilarang, maka pada waktu itu kita akan bertukar pada darjat yang ketiga. Apa darjat dia? Darjat zahid. Nak pergi kita pada darjat yang ketiga. Nascaya menyebabkan ia akan zahid daripada dunia. Apa makna zahid? Huraiannya akan kita sambung dalam perbincangan kita akan datang. Tapi cara ringkasnya, meninggalkan pergantungan hati kita dengan dunia. Dunia mari, ambil. Dia tak mari, tak kejar. Itu ya. Maka sekarang saya akan sebutkan tentang zahid dan maknanya, wallahu ta'ala alam, itu dalam perbincangan akan datang. Kita nampak tepat sekali apa yang dikata dalam kitab kita ni, syekh kita ni rahimahullahu ta'ala, apa yang dia kata tepat. Hari ni berapa ramai kita tengok, bila orang pergi, dia panggil camp motivasi ke apa benda basi lagi ni, dia bila dalam camp ni dia akan menangis. Satu malam boleh menangis bekak mata-mata. Kononnya insaf, sebab dia tengok tayangan-tayangan, bunyi-bunyian, suara-suara, gema-gema suara ni, dia menyebabkan hati dia rasa takut. Tengok, oi macam ni kau gambaran neraka, macam ni apa macam ni. Balik-balik besok, perempuan hak pergi tak tutup aurat juga. Tidak ada kesan. Dia lebih kepada angan-angan khawatir qalbiyah, cita-cita dalam hati, angan-angan dalam hati, bukan betul-betul takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak semayang juga. Itu dia panggil tidak ada kesan. Yang kita nak takut ini, iaitulah apabila kita rasa takut dengan Allah Ta'ala, pada waktu itu kesannya mari pada anggota. Yang tak salat, kekal dengan salat. Yang dah salat, berjemaah pula dia. Dulunya duduk dalam makan duit riba, tinggalkan riba. Dulu suka main rasuah, tak ada rasuah lagi. Perempuan dulu tak tutup aurat, hari ni tutup aurat. Barulah dapat kesan. Tapi kalau setakat pergi menangis, bayar mahal-mahal menangis, lepas tu balik tidur, sama juga dengan tak pergi, maka itu tidak ada kesan. Dari sudut agama, mungkin dari sudut motivasinya ada kesan, tapi dari sudut khasyatullah tidak memberi makna kepada mereka. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita yang ketiga pada menyatakan zahid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.